Jadi alhamdulillah kita sambung lagi kuliah kita berkenaan dengan korban, iaitu hari ininya kita masih sambung lagi berkenaan dengan subtopiknya berkenaan dengan hukum korban. Jadi kemarinnya alhamdulillah kita dapat mengambil sedikit kefahaman berkenaan dengan hukum korban, iaitu hukum korban ni asalnya pendapat yang muktamad dalam mazhab kita Syafi'i ialah sunat muakkad yang kifayah. Namun kadang-kadang korban ini boleh menjadi wajib dalam beberapa keadaan, iaitu yang pertamanya apabila korban itu dinazarkan. Korban itu dinazarkan. Dan dalam masalah nazar ini berlaku suatu kelaziman dalam masyarakat kita orang Melayu Kelantan terutamanya, iaitu satu lagi perkara benda ataupun amalan yang hampir sama dengan nazar, iaitu dia panggil niat. Cuma bezanya antara niat dengan nazar ni, kalau niat ni dia tidak wajibkan atas diri dia. Nazar ni dia wajibkan atas diri dia. Maka mengikut pendapat muktamad daripada ulama-ulama ataupun guru-guru mengatakan niat ini tidak wajib ditunaikan, hanya sunat. Sunat itu diiktibarkan kepada dia juga berjanji dengan Allah Ta'ala untuk kerjakan ataupun buat korban itu. Manakala nazar ni wajib ditunaikan. Lagu mana ataupun macam mana, bagaimana yang dikatakan niat. Niat ni seperti kita kata, kalaulah anak aku lulus peperiksaan, hajat di hati itu nak sembelih kambing, maka perkataan lagu tu semacam itu tidak dipanggil nazar, hanya dipanggil niat. Maka sunatlah kita tunaikan. Manakala perkataan nazar ni dia tambah sikit lagi. Nazar ini ditambah sedikit lagi perkataannya, iaitu bagi Allah atasku. Bila sebut bagi Allah atasku tu menunjukkan wajib. Bagi Allah atasku bahawa aku korban. Itu lafaz nazar. Kalau tidak ada perkataan bagi Allah atas aku, maka korban itu tidak dipilih nazar, yakni tidak wajib. Kalau setakat kita kata hajaknya nak korban tahun ni tu, tu dia. Ataupun kita kata kalau sekiranya tertunai hajat aku, aku akan nak korban lah tahun ni nya. Lagu tu kalau setakat itu lafaz sebegitu dipanggil niat sahaja, tidak dipanggil nazar. Nazarnya mesti ada lafaz bagi Allah atas aku bahawa aku korban tahun ni. Bagi Allah atasku, atas aku korban tahun ni. Itu dia, kena ada perkataan bagi Allah atasku, baru dikatakan nazar. Tidak berlapas begitu tidak dipanggil nazar. Itulah yang biasa berlaku dalam masyarakat Melayu kita. Kebiasaannya di masyarakat Melayu Kelantan lah. Biasa dah kita dengar kapur-kapur dulu dah. Ambo kalu anak ambo boleh naik UPSR tahun ni ajaknya nak melih ayah kapung, ataupun ajaknya nak melih biri, maka lagu tu dia tidak panggil nazar, dia hanya panggil niat. Sebab tidak ada depannya perkataan bagi Allah atas aku. Maka bila tidak ada perkataan bagi Allah atas aku, maka dia tidak panggil nazar dan tidak wajib korban. Itu yang pertama. Jadi selain daripada korban ini menjadi wajib dengan tadi,
korban ini sunat muakkad hukumnya, maka dalam keadaan-keadaan tertentu korban ini juga boleh menjadi wajib. Boleh menjadi wajib. Yang pertamanya menjadi wajib dengan sebab nazar, sebagaimana disebut saat inilah. Disebut sebentar saat ni, korban itu menjadi wajib dengan sebab nazar. Maka bila korban itu dah menjadi wajib dengan sebab nazar, maka tengok pula situasi lapas nazar dia tu, ada yang lebih spesifik, ada yang secara umum. InsyaAllah tu kita akan bahas, kita kalau sempat kita bincang hari ni, kalau tak sempat insyaAllah kita bincang di lain kali lah. Cuma ayatnya lafaz yang boleh menjadi nazarnya itu ada kalanya nazar secara umum. Ada yang spesifik, ada yang spesifik. Dia tengok ada. Sebabnya lafaz-lafaz nazar ni kalau dia boleh kaitkan dengan waktunya, dengan sifat binatang, dengan masa, dengan tempat. Kalau kita nak spesifik, yang sebenar-benar spesifik, mungkin kita akan kaitkan waktu nazar kita sekian-sekian hari, masa mana, lepas tu dengan sifat binatang, warna gapo gitu gini. Itu kalau kita spesifikkan lafaz nazar kita tu, kita wajib tunaikan sebagaimana yang kita sebut dalam lafaz nazar. Susahlah sikit. Tu dia. Susah sikit. Tu kita akan bincang semula. Lafaz-lafaz yang spesifik ataupun lafaz umum dalam lafaz nazar. Yang keduanya, korban ini boleh menjadi wajib apabila kita takyinkan dia. Apabila kita takyinkan binatang tu, kita tentukan binatang itu dengan korban. Itu dia. Seperti kita bawa binatang dah, tiba-tiba orang tanya, kita memegang binatang, contohnya memegang tali binatang, lepas tu kalaulah ada hamba Allah yang bertanya, nak buat apa dengan binatang tersebut, kita kata nak korban. Bila kita kata nak korban, maknanya kita telah takyinkan, kita telah tentukan binatang yang sedang kita pegang tersebut untuk korban. Apabila kita takyinkan, kita tentukan binatang tersebut untuk korban, maka ianya menjadi wajib dikorbankan binatang tersebut. Maka apabila dikorbankan binatang tersebut, ianya menjadi korban wajib, dan hukumnya dari segi binatang itu, daging binatang yang disembelih itu sama seperti hukum daging korban nazar, yakni disedekahkan. Dan binatang yang tersebut tidak boleh lagi dijual beli, diberi kepada orang lain. Binatang itulah yang dia kena korbankan, yang ditentukan untuk korban. Orang Kelantan kata, misalnya kita heret lembu, kita tarik seekor binatang, lembu lah kita kata. Tiba-tiba kita ditanya oleh seseorang hamba Allah, nak buat gapo lembu tu? Kita kata nak buat korban. Maka lembu tersebut wajib dikorbankan. Wajib tu bukan kerana nazar, kerana kita takyin, yakni kita tentu itu untuk korban. Maka hukum lembu tersebut samalah seperti hukum nazar, yakni wajib dikorbankan dia, wajib dibahagikan pada orang lain, dan tuan binatang tak boleh makan walaupun sedikit sekalipun. Sedekah belaka. Nak jual pun tak boleh binatang tu. Ataupun nak tukar dengan binatang lain pun tak boleh. Itu dia. Binatang yang ia kata nak korban itulah. Itu jadi wajib korban dengan sebab takyin. Dan disebut dalam kitab, setengah kitab,
Inilah situasi yang banyakkannya berlaku dalam masyarakat kita orang Melayu. Sebab itulah kalau kita nak mengelak daripada ianya menjadi korban wajib dengan sebab takyin, maka kita kalau orang tanya kita nak buat gapo lembu tu, dah. Kita jawab dah dengan kita kata insya-Allah nak sembelih hari raya. Ataupun insya-Allah nak buat korban. Tu dia jawab gitu. Ataupun ajaknya nak sembelih hari raya, ataupun boleh juga kita jawab kalau kita tanya ajaknya nak buat giah. Itulah. Kata-kata yang kita boleh jawab ketika kita sedang mengheret binatang, ditakdirkan ada orang tanya kita nak buat apa dengan binatang itu, nak buat gapo dengan binatang itu. Untuk mengelakkan dia yang menjadi korban wajib dengan sebab takyin, maka kita jawablah. Contohnya kita jawab ajaknya nak buat giah hari raya ni, ataupun ajaknya nak sembelih hari raya ni, ataupun insya-Allah nak korban hari raya ni. Itulah jawapan-jawapan yang dapat mengelakkan kita daripada menjadikan binatang kita yang kita heret itu menjadi korban wajib. Wallahu a'lam wa ilaihil marji'u wal ma'ab.